أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما من عندك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid Tun Khalil Tanjung Minyak, seterusnya Tuan Pengerusi dan ahli lembaga masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pimpinan setempat bagi kampung Tanjung Minyak ini, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, nampak sihat, nampak ceria, jamaah dah balik macam biasa. Tapi orang kata kena tarik lagi kerana peluang telah ada, ruang telah ada. Kalau 4 bulan yang lepas kita bagi alasan PKP, sekarang PKP dah tak ada, datanglah nanti PKP balik kita tak tahu. Kita tak tahu kalau PKP balik nanti Allah menyesal aku tak datang hari itu. Hari itu kita rindu. Jadi insya-Allah kita dah kembali nak balik kepada orang kata suasana dah dibenarkan, ambillah peluang, tetapi dalam suasana yang seperti ini, iaitu penjarakan sosial, dalam masih lagi kita mengekalkan banyak perkara yang sebelum ini kita boleh orang kata ada perkara baru, tapi cantiknya tuan-tuan, kita ada disiplin dan akhlak kita, ada akhlak, dan itu indah syariat Islam tadi. Syariat Islam pertama kita nak tunaikan ibadat. Kalau perkara-perkara yang bersifat sunat ni apa? Kita boleh tolak ansur, tak dapat nak luruskan saf, rapatkan saf, itu perkara sunat. Yang penting hadir sembahyang subuh berjamaah. Kalau hari itu 3 bulan yang lepas kerana keuzuran ada masyaqqah, kita tidak dapat berhimpun untuk salat subuh berjamaah, untuk salat berjamaah, untuk salat Jumaat, sekarang telah dibuka. Dan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan atau pemerintah sebagai pentadbir, oleh ahli pakar, dan kita ucapkan tahniah kepada Dr. Hisham, pengarah kesihatan, dapat pula anugerah terbaik antara ketua pengarah perubatan, pengamal perubatan yang antara yang terbaik di dunia. Allahu alam tuan-tuan, Allah juga lah yang menganugerahkan. Tetapi konkret nak dapat tadi, dia sanggup ada pengorbanan. Mesti ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, kita hari itu tidak akur kepada peraturan, tidak taat kepada arahan, dia tak jadi macam ni tuan-tuan. Dan itulah natijah daripada apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita sebagai seorang Islam, kita ada diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat atas apa yang kamu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul dan pemerintah. Dan apa yang diperintah, hendaklah kamu taat dan dengar atas apa yang diperintah, walaupun perkara itu kamu suka atau kamu tak suka. Kalau ikut nafsu kita, betul-betul kita nak taat atas apa yang kita suka. Yang kita tak suka, kita tak nak taat. Tetapi dalam konteks pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita suka ke, yang kita tak suka ke, wajib kita taat.
Jangan kita pilih-pilih, yang aku suka aku nak buat, yang aku tak suka aku tak nak buat. Itu ahal aku. Tak jadi. Tidak nama ketaatan kalau kita buat setakat mengikut apa yang kita suka. Ketaatan akan datang apabila kita dapat menunaikan kepada apa yang kita suka ataupun kita tidak suka, selama mana ketaatan dan perintah tadi tidak kepada kemaksiatan kepada Khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khaliq. Tidak ada ketaatan dalam perkara-perkara yang diperintah kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diperintahkan perkara baik, maka itu adalah merupakan asas pensyariatan kita. Yang kita tak suka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang kita suka itu tidak baik untuk kamu. Mungkin yang kamu suka itu, mungkin kamu tak suka itu baik untuk kamu. Dan mungkin yang kamu tak suka tadi tak baik untuk kamu. Kalau yang kita suka mungkin tak baik untuk kita. Yang kita tak suka sebenarnya itu dah baik. Cerita obat, suka makan obat tuan-tuan? Mana suka makan obat? Allah, lecehnya nak ikut jadual dia tak? Tapi itu yang baik untuk kita. Walaupun obat tu pahit, walaupun obat tu kena makan berjadual banyak, tapi dah kita sakit. Itulah yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita makan obat ketika aku tak nak makan, hal akulah. Baik tak agak kita? Tak baik tuan. Sebab kalau kita tengok, bila kita diperintahkan sembahyang, diperintahkan puasa, diperintah tadi, jawabnya walaupun kita tak suka, tetapi itu baik untuk kita. Kita diperintahkan larang, dilarang untuk kita tinggalkan. Hati kita nak buat, nafsu kita bergelojak untuk buat, tetapi ingatan Allah, dia tidak baik untuk kamu. Ada mudaratnya, ada kesannya, ada buruknya. Maka di sebalik yang Allah larang, ada keburukan yang kita tidak tahu. Ikut nafsu, duit aku, badan aku, diri aku sendiri punya pasal, tetapi rupanya natijahnya tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam. Dan tanggungjawab pemerintah disebut dalam konteks untuk kemaslahatan. Dia kata tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa polisi dasar yang dibuat oleh pemerintah atau orang yang diberikan amanah dan tanggungjawab ke atas orang yang dipimpin, matlamat sesuatu perkara yang nak dilaksanakan biarlah mendatangkan kebaikan. Jadi kita tengok tuan-tuan, itu tanggungjawab. Jangan dasar yang dibuat tidak mendatangkan kebaikan. Itu bukan tanggungjawab pemerintah yang bijaksana. Tanggungjawab pemerintah yang bijaksana, apa dasar polisi perkara yang dibuat, matlamatnya kepada rakyat atau masyarakat untuk kemaslahatan. Begitulah dalam kita mencegah COVID-19 ini. InsyaAllah hasilnya telah ada. Negara lain masih berjuang. Brazil dah jadi, wallahu alam, dah 2 juta tuan-tuan. Artinya kalau kita ni hampir 10%, mati dah sampai satu peringkat. Kalau orang kecewa tuan-tuan, doktor pun kecewa, putus asa. Dia hempaskan dia punya teleskop dia, dia puas punya pakaian dia, aku tak nak buat dah, penat dah ni, ya tak? Tetapi kita, doktornya sabar, jururawatnya sabar. Semangatnya apa? Kerana untuk maslahah ummah. Yang kita sebagai orang awam taat, punya patuh, ikut yang ada. Adalah segelintir yang tidak. Dan kita nak kembali kepada normal. Dan insya-Allah banyak perkara-perkara yang dari semasa ke semasa kita semakin longgar, dan kita rasa semakin, ya Allah, lapang. Hari itu tak dapat berjemaat, sekarang jemaat dah buka. Hari itu tak dapat berjamaah, jamaah dah buka. Hari itu tak dapat sembahyang hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha ni macam, insya-Allah dapat. Jangan buat 2 kali, satu Aidil Fitri kita qada, satu Aidil Adha kita buat. Tak ada, buatlah saja Aidil Adha. Dulu tak boleh buat kerja kahwin, kahwin pun jimat 4 orang, 8 orang aja yang hadir. Sekarang dah boleh buat kenduri sikit, dah boleh berhimpun, dah boleh. Tapi masih ada mengamalkan, orang kata, perkara-perkara yang mesti tidak menjadi amalan seperti
seperti biasa. Hari ini kita kena biasakan perkara ini. Wallahu a'lam, sampai bila perkara ini akan berlaku kita serah pada Allah. Tetapi ruang untuk kita ada. Dan kita pun melihat dari kemaslahatan, kita akan melihat, mempertimbangkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Umpamanya sekarang ni kami terpaksa melihat jumlah yang datang masjid dah ramai. Katalah masjid ini boleh tampung, saya tengok dalam ruang ni katalah 130 orang, 140, ruang kiri kanan boleh dapat dalam 500 orang, 600 saya rasa boleh dapat insya-Allah. Tapi jumlah penduduk yang ada dekat sini ada 4,000 orang. Berarti baru berapa peratus? Baru 20% saja sampai kat masjid. Ada 80% lagi yang terpaksa kita mencari alternatif. Dan ada masjid di surau di kawasan ini kami dah berikan kebenaran khas Jumaat. Betul Ada 1-2 surau kami dah berikan. Untuk apa? Untuk memastikan. Kalau tidak nanti kita khawatir masyarakat leka tentang kefarduan Jumaat. Dia kata hari tu 4 bulan okey je tak ada sembahyang. Jadi alang-alang ni kita buat uzur sepanjang tahun lah kita. Tak, sekarang ini tanggungjawab kita kena menghayati pensyariatan Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Siapa yang sihat, orang mukallaf, ahli Jumaat, bila datang hari Jumaat, fas'au, bersegera. Apa tanda bersegera? Datang awal. Supaya ruang yang terhad ini aku terpilih, saya terpilih menjadi tetamu Allah untuk datang ke rumah Allah. Kalau sebelum ni pukul 1 suku pun boleh sampai. Sekarang jangan. Kalau pukul 1 suku jawabnya pintu pagar pun tutup. Kali pertama tak masjid pintu pagar tutup dan sebagainya. Dulu lambat-lambat pun datang juga, habis-habis masbuk pun okey juga. Sekarang bila datang lambat tak dapat ruang. Tak bawa sejadah, tak pakai topeng katakanlah. Jadi dah menimbulkan kemaslahatan. Datang-datang pula dia datang mencelah, tengok ada ruang. Orang pandang tak tuan-tuan? Kita ni dah ni budak mana, mamat mana pula ni datang tengok ada ruang ni, apa pula banyak ruang kosong, dia pun mencelah. Tidak menimbulkan keselesaan. Jadi kita akurlah tuan-tuan. Dan tanggungjawab kita hari ini dalam konteks kefarduan Jumaat, kita kena mengambil roh pensyariatan. Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah. Tanda bersegera kita, siap-siap awal-awal. Pukul 12 suku sekarang, pukul 12.30 dah tahu dah masjid mana nak pergi. Bila datang awal, fadilat Jumaat ada apa? Dapat pahala seekor unta. Datang lewat sikit, seekor lembu. Datang lewat sikit, seekor ayam. Datang lewat sikit, sebiji telur ayam. Tak datang langsung, wallahu a'lam. Lagi susah kita tuan-tuan. Jangan kita menguzurkan diri kita yang tidak uzur. Jadi berusaha. Keuzuran memang ada, kita tak dapat semua. Tetapi dalam konteks ini kena segerakan mana yang cukup syarat ke atas yang uzur. Dalam musafir, kanak-kanak yang belum balik, okey, dia bukan orang yang menjadi keutamaan. Tetapi diri kita yang dewasa, anak kita yang dewasa, kita kena gerakkan. Dan insya-Allah tuan-tuan, alhamdulillah kita akan menyambut Aidil Adha. Dan insya-Allah doa kita dapat, kata walaupun Melaka 2-3 hari yang lepas ada lagi satu kes berlaku. Dan kita harap itu kes terkecil, tetapi masih jadi orang kata bahaya juga. Kerana kita takut kita menjadi orang yang rapat dengan dia. Tak ada berurusan 30-40 orang katakanlah. Jadi kita doakan jadi benda ni takkan berakhir tuan-tuan. Satu kata kawan dia tu, ada apa, anak buah saya kebetulan doktor pakar juga, dia kata COVID akan berada dalam kehidupan kita. COVID akan berada satu hari nanti, dia punya virus ni akan berada dalam kehidupan kita di mana-mana. Dia akan duduk macam bila-bila masa je. Selagi tak jumpa obat, selagi itulah dia akan berada. Nak kata kita menang, belum menang lagi. Jadi kita tak ada kata kita berjaya, tak boleh kata kita selamat. Tetapi kehidupan perlu diteruskan. Harapan kita dengan Allah,
kita menjadi orang yang tidak berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus dari rahmat Allah. Dalam keadaan ini kita ingat wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sabar tadi jawabnya ditafsirkan ulama ada dua senjata sabar yang hebat. Satu dengan bersembahyang, satu lagi dengan berpuasa, satu lagi kita mengekang nafsu kita. Itu sebab dalam kita lihat bila diukur kesabaran tadi dalam Islam, dia tidak diukur dengan sabar biasa. Sabar yang hebat ialah kita dapat mengawal nafsu kita daripada kita dikalahkan oleh kehendak nafsu kita. Kalau kita kata kuat, siapa orang yang sabar? Dalam konteks menilai seorang itu kuat atau hebat, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidul lazi yamliku li nafsahu indal ghadab. Siapakah orang yang paling kuat di kalangan kamu? Bukan kerana fizikalnya, berapa tembukannya, berapa padunya dia, berapa tali pinggang hitamnya, tapi kata Nabi, orang yang paling hebat di kalangan kamu, orang yang dapat mengawal kesabarannya ketika marah. Dia ada tali pinggang hitam, sebenarnya tak cukup hebat. Tali pinggang hitam yang dia dapat tu apa dia? Bila orang ajak dia bertempur, bergaduh, walaupun dia pemegang yang hebat, tapi dia kata aku sabar. Itulah orang yang pegang tali pinggang hebat. Kata guru silat yang hebat, orang kata pakar taekwondo yang hebat. Kenapa? Ketika dia ada kekuatan, tetapi dia dapat mengawal kesabaran dia. Orang provok, orang uji, budak ni kena ni kakak. Tak, tapi dia dengan kesabaran. Itu orang kata orang yang hebat. Tapi pantang diusik, keluar keris, pantang diusik, keluar tali pinggang, jawabnya apa? Itu orang tak cukup hebat di sisi Allah. Orang yang hebat ialah orang yang dapat mengawal kesabaran. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambut Aidil Adha dengan satu norma baru. Dan insyaAllah kita benarkan dua perkara, iaitu kita dapat berdoa, kita dapat berhimpun pada hari Aidil Adha 10 Zulhijjah untuk kita menyambut salat Aidil Adha. Kata Nabi SAW, aku hadiah apa ni? Allah telah memberikan kita hadiah dua Aidin. Apa dia? Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Dan ibadat kita macam mana pun dari sudut ibadat, dua hari ini termasuk dalam hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Satu hari dalam bulan Syawal, iaitu namanya 1 Syawal, Aidil Fitri, dan 4 hari dalam Aidil Adha, 1 hari dan 3 hari-hari tasyrik. Diharamkan kita berpuasa. Boleh tak puasa qada hari itu? Tak boleh. Boleh tak puasa nazar hari itu? Aku nak nazar puasa pada hari 11 Zulhijjah. Tak boleh. Nazar terbatal. Jangan nak bernazar puasa hari tasyrik. Tak boleh, batal tuan-tuan. Aku dah nazar ni, tak, nazar tak terpakai, tak laku di situ. Dia tidak boleh bernazar. Dan hari Aidil Adha adalah hari, orang kata, satu yang kita berlaku juga tahun ini. Kita tak dapat nak pergi haji. Ada yang terpilih tahun ni pergi haji? Ada. Apa perasaan bang? Alah, sayu aku. Patutnya kita jadi tetamu tahun ni, ditakdir tidak jadi tetamu. Dalam kefarduan haji, akhirnya kita putuskan kefarduan haji pada tahun ini demi kemaslahatan, demi masyaqqah, keuzuran, demi keamanan dan keselamatan. Kita putuskan tuan-tuan dalam muzakarah fatwa. Akhirnya dasar kerajaan di bawah Menteri Agama yang putus bahawa kalau kita pergi haji dalam keadaan tidak menentu keadaannya, tidak menentu keamanan dan keselamatannya, tidak tentu kesihatannya, boleh mendatangkan kemudaratan yang boleh besar, dan kita putuskan ialah gugur, ditangguhkan kefarduan haji. Bukan kita nafikan kefarduannya, kita rasa tidak ada keselamatan. Dulu kita fikir keselamatan tu ada perang.
tak ada peperangan dekat Saudi, India ke apa semua, ataupun ada benda-benda yang tak diingini. Rupanya tahun ini serangan virus. Siapa pergi haji tak batuk, tuan-tuan? Siapa pergi haji tak batuk? Alah, doktor yang bertugas pun batuk. Itu yang sebelum-sebelum ni, tuan-tuan. Duduk 40 hari kat sana, semua batuk. Tak, duduk kat Masjidil Haram apa? Rupanya virus Malaysia campur virus Afrika, campur virus Arab, campur virus India. Lala batuk sampai 3 minggu, balik hari nikah pun tak hilang batuk. Lama tau, itu tanda pergi haji lah tu. Tapi kalau hari ni pergi haji ada COVID-19 macam, banyak lagi perkara yang perlu dilihat. Kesukaran-kesukaran yang harus dilalui dalam keadaan yang mungkin kena hadapi kalau diteruskan. Dan kita putuskan dalam muzakarah fatwa bahawa kerajaan Malaysia memutuskan tidak ada penghantaran jamaah untuk menunaikan ibadah fardu haji pada tahun ini. Kepada yang tak terpilih tadi, duit dah ada, jangan withdraw. Alang-alang tak pergi haji, aku pakai duit aku, kena pula nak kahwin anak tak? Jangan, nanti duit dah kurang, nak refill balik, nak refund balik susah. Tunggu tahun hadapan, insya-Allah. Pun kita tak tahu adakah 130,000 dapat. Mungkin tahun depan pun kita pergi dalam 10-15 ribu sahaja. Kecuali kita kembali kepada suasana yang asal. Ibadat korban adalah berkaitan dengan hari raya Aidil Adha. Dan dalam kedatangan Aidil Adha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila adamiyun min amalim yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa innad dama la yaqa'u minallahi makanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas anak Adam pada hari Aidil Adha, apa dia? Kecuali menyembelih ibadat ataupun menyembelih haiwan korban. Ibadat korban bererti satu pengorbanan, namanya korban. Apa korban? Ialah kita mengorbankan sesuatu yang apa kita cintai. Apa yang kita cintai. Kalau dalam hidup ini ialah kita korbankan, kalau hidup ini nyawa kita. Tapi tidaklah sampai ke situ yang kita nak korbankan. Kalau kisah ibrah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sayang ke anak dia, dah dapat anak lambat. Datang pula ujian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya disembelih anaknya Ismail. Perkara yang amat disayang, anak. Tapi jangan nak sembelih anak, tuan ni. Bahaya pula. Pada tadi pensyariatan atau perintah yang Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim. Ibrah itulah datangnya kepada kita, iaitu kita mengorbankan sedikit harta yang kita cintai, iaitu dengan menyembelih yang dipanggil bahimatul an'am, binatang yang bersifat ternakan, berkaki 4. Kalau berkaki 2 tak jadi. Berkaki 4 tapi tidak diternak tak jadi juga. Apa binatang berkaki 4 tapi tak ternak? Rusa. Sekarang orang ternak rusa, jadi kita belum putuskan fatwa. Rusa masih lagi kita kira hidupan liar, hidupan yang bukan ternakan. Apa lagi? Pelanduk kaki 4 juga. Ada orang ternak. Landak kaki 4 kan? Landak kaki apa? 4. Oh, ada orang ternak tapi belum dikategorikan lagi, dia masih lagi binatang liar, binatang yang bukan dikategorikan bahimatul an'am. Yang dikatakan bahimatul an'am unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas, itu saja yang dijadikan sebagai binatang korban. Untuk apa? Untuk mentaqarrub kita kepada Allah. Bukan sembelih-sembelih biasa, iaitu sembelih untuk kita menzahirkan pengorbanan kita, harta yang kita dianugerahkan oleh Allah, supaya kita dapat mendekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adakah Allah perlukan daging tadi? Itu kalau ibadat agama lain, ya tak? Dia sembelih ayam letak dekat depan dia punya itu untuk apa? Dia kata Tuhan dia nak makan. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak nak terima dagingnya. Allah tak nak dagingnya. Ini dah untuk Tuhan dah. Kena satu dunia sembelih, ini untuk Tuhan dah. Tak kat mana ke tak? Allah tak nak dagingnya. Daging itu diberikan kepada fakir dan miskin, orang yang masuk korban atau orang yang boleh kita hadiahkan kepada siapa. Allah tak nak dagingnya. Allah tak terima orang kata darahnya. Tetapi yang Allah terima ialah sifat ketakwaan kita, ikhlas kita, ketaatan kita, syariat kita. Itulah yang menjadi penerimaan sebagai satu amal ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih ibadat tadi untuk bertaqarrub ila Allah. Demikian itulah kata Allah, dipermudahkan untuk kamu semua, semoga kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ibadat korban. Kita melakukan ibadat sembelihan pada hari-hari tertentu. Kalau sembelihan lain sepanjang masa boleh berlaku. Tapi kalau ibadat korban, jawabnya bila? 4 hari ini sahaja. 4 hari ini sahaja, iaitu hari raya Aidil Adha. Bila bermula korban Aidil Adha? Ustaz, malam dah boleh takbir, malam raya boleh korban tak? Malam raya dah boleh sembelih tak? Tak boleh. Sembelihan bermula sekira-kira selepas daripada khatib turun daripada mimbar menyempurnakan sembahyang Aidil Adha. Kalau katalah kita tak hadir sembahyang Aidil Adha, kita tak pergi sembahyang Aidil Adha sekarang pukul 7 oleh kerana banyak tempahan, macam dah boleh korban tak waktu ni? Tempahan banyak, kita tokek lembu tempahan tak banyak katakanlah. Ni dah masuk malam tadi tak boleh, siang ni matahari dah terbit. Tak, kena tunggu hurufnya, iaitu sekira-kira kebiasaan khatib turun mimbar pukul berapa? Kita kira paling awal 8 suku atau 8.30. Artinya sembelihan untuk korban Aidil Adha nanti adalah kepada penyembelih, tukang sembelihnya ataupun orang yang tak pergi sembahyang Aidil Adha tapi nak segerakan korban dia, habis awal dia akan sembelih lebih kurang dalam 8.30. Jangan pukul 7 dah siap tombang 2 ekor. Takut tak termasuk orang kata waktu korban bermula. Kalau tidak masuk waktu korban, jadi sembelihan tadi jadi sembelihan apa? Sembelihan biasa lah. Tidak jadi satu penyembelihan korban. Dan korban akan berakhir pada hari 13 selepas asar. Tak boleh nak korban lagi. Habis asar, habislah ibadat korban. Hari yang ke-13. Itu sebab kalau kita tengok dia Mekah, dia akan rushing. Kenapa? Yang penting sembelih. Sembelih kena disegerakan. Hari lain tak boleh. Tapi kalau akikah, bila-bila masa sembelih. Ya tak? Jadi tahun ini kita dibenarkan untuk melaksanakan ibadat korban. Tak maaf kalau siapa di Selangor masih tidak benarkan. Hatta Jumaat pun semalam baru diperluaskan. Baru ada masjid kampung isteri saya baru semalam dapat hadir ke Jumaat. Itu pun 40. Kita masih lagi suasana di Selangor agak sukar. Kenapa? Pekerja asing, pendatang asing banyak. Masih orang degil-degil pun satu hal lagi. Masing-masing orang kata tadi. Jadi baru tuanku semalam memperkenankan sebahagian dia. Dan korban tidak dibenarkan atau tidak dianjurkan. Selangor agak itu tuan-tuan, tapi kita membenarkan dan harap kepada masyarakat sertai laksanakanlah ibadat korban. Boleh dilaksanakan secara berkelompok atau secara individu. Kalau berkelompok, serah ada 2-3 perkara. Boleh dilaksanakan di masjid. Kalau ada masjid nak anjur, tiada halangan. Tapi ada masjid kata, Ustaz, kami buat keputusan tahun ni kami tak nak laksanakan. Tak terkawal nanti dia kata, terserah.
tapi kita membenarkan keharusannya. Secara berkumpulan ataupun orang hantar seekor lembu sembelih kan, kita uruskan. Berkelompok artinya masjid membuka package satu bahagian lembu 700, 650. Kalau ada tawaran 500 macam tak ada daging lembu tu Hari ni punya suasana daging korban, saya perhati tengok kurang-kurangnya 630 ke 700. Dapatlah lembu yang baik kerana ibadat korban yang afdalnya ialah memilih daging lembu yang gemuk, yang sihat, yang cantik. Yang kita pula kalau beli apa? Kalau beli cari yang murah. Bila murah, kuruslah dia. Terima juga jadi korban, tapi tidak orang kata afdalnya. Jadi yang afdalnya pilihlah lembu yang paling gemuk, yang paling mahal, yang paling cantik, yang paling sihat, tidak cacat, tidak ada keuzuran yang menghalang dia untuk dijadikan binatang korban. Ada syaratnya, telah berumur, orang kata kalau orang itu kata telah salin gigi 2 tahun ke atas. Dan ibadat tadi ialah merupakan untuk bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benarkan, laksanakan. Yang kedua, boleh melakukan sembelihan di rumah, sembelihan kerajaan yang ada tadi, tapi tak banyak. Rumah sembelihan di swasta ada 3 sahaja. Akhirnya itu yang kita mengambil pendekatan, dibenarkan di masjid atau surau atau di mana kawasan lapang yang difikirkan sesuai. Dan yang keempat, di rumah-rumah individu persendirian. Tapi kalau rumah taman macam tak berapa sesuai kerana persekitaran. Tapi kalau rumah kampung, ada halaman, ada kebun kat belakang, ada ruang apa semua, ikutlah. Tetapi 3 perkara yang harus digunakan, iaitu elakkan daripada 3S. Apa dia? Berada dalam suasana yang sempit. Kawasan sempit nak juga buat, jangan. Jadi cari kawasan yang buka luas, macam padang, bola takraw katakanlah, padang ada sikit kan. Cari tempat yang luas. Elakkan daripada tempat yang sempit. Yang kedua, elakkan dalam suasana sesak. Habis macam mana ustaz? Sesak lembu bila nak sembelih, jawabnya 6 orang 7 orang kena pegang. Ya tak? Takkan tak boleh sesak. Itu cerita lain lah. Tapi jangan sampai seekor lembu 40 orang nak adab, nak pegang ke tak? Itu yang tadi. Elakkan kesesakan. Jadi kita tengok diri kita ni tahap mana. Kita ni kesihatan dan uzur, okey, elakkan diri. Masih lagi kecil lagi, jangan datang orang kata, jangan istilahnya jangan nak menyebuk, tak, bagi pakcik-pakcik yang tu abang-abang yang tegap-tegap ini. Elakkan kesesakan. Dan yang ketiga, elakkan sembang-sembang. Sembang-sembang kata membawang, tengah-tengah tu duduk rapat lagi baik. Kenapa? Banyak benda cerita, boleh bercerita. Ada jarak-jarakkan diri. Elak kata tadi, lagi cepat kita buat habiskan urusan korban tadi, lagi baik tadi. Sepatutnya korban seekor lembu tu gebak gedebuk 1.5 jam boleh selesai. Cepat-cepat kita selesaikan. Dan untuk memastikan kita ni orang kata suasana, saya minta dari sudut aspek yang ditekankan juga ialah amalan keselamatan dan kebersihan. Kebersihan sebelum korban. Lembu tadi dibersihkan, dimandikan tempat sekitaran. Semasa korban, semasa korban apa dia? Orang kata pastikan diri kita, keselamatan kita, pisau kita. Ini bagi aspek juga, kerana ada kes dia torok pisau, rupanya tertolak belakang, kawan pun tolak, gong kena kan. Hari tu kan kita tolak, lembu tendang, tersosok balik. Ini aspek keselamatan semasa. Dan yang ketiga, selepas. Yang selepas ni susah. Kenapa? Bila dah sembelih, darah ada, najis ada, bau ada, jawabnya tolong selesaikan benda tadi. Jangan dibiarkan kulitnya ditinggalkan, najisnya tak ditanam, darahnya dibiarkan lalat dan sebagainya. Jawabnya ketika itu tolong ambil langkah pembersihan. Dan insya-Allah apabila kita buat dengan sempurna, ibadat korban kita menjadi sempurna.
Dan kalau kita lihat, itulah satu kefarduan kepada kita dalam pensyariatan. Sini buat korban, mam? Ada masjid buat Alhamdulillah. InsyaAllah. Banyak ekor? 4-15. Kan banyak tu. Kalau seekor umpang tu 140 orang. Jadi tak apalah, bukan 100, kita boleh tahu 14 ekor ni kita perlukan sukarelawan berapa ramai, katakanlah. Mungkin kita perlukan dalam 70 orang, katakanlah. 70 orang, make sure yang betul-betul tegak. Yang lain jangan, orang kata itu. Yang korban pun wakilkan, siap-siap wakilkan kepada tuan imam. Mam, saya tak datang pada hari sembelih. Yang afdalnya tuan punya badan tadi sembelih, tapi dah datang mengamaikan lagi, tak apalah. Nak bahagian, tuan nak bahagian, saya tak nak, bahagian saya selesaikan. Saya nak juga bahagian saya. Dah lah ambil satu bahagian. Dia kata kalau boleh dapat dalam 12 kilo, 10 kilo, orang yang korban nak bagi apa ke tak? Jawabnya, kalau korban berkelompok ni tuan-tuan, habis-habis kalau kata bahagian orang yang menyertai korban tu 3 kilo cukup tak? Munasabah lah, 3 kilo tu munasabah. Kerana seekor lembu biasanya antara 80 ke 90 kilo saja. 80 ke 90 kilo sahaja. Artinya kalau dipecahkan 7, satu-satu bahagian tu dalam 10 ke 12 kilo saja dapat. Kalau ambil 1/3, orang yang menyertai korban ialah lebih kurang dalam 3 kilo. 1/3 lagi pastikan diberikan kepada orang yang memerlukan. Siapa dia? Fuqara wal masakin. Ini sebab kalau kita lihat dalam Islam, apa-apa pensyariatan dalam konteks Islam ialah amat memastikan, menitik beratkan yang dipanggil golongan fuqara wal masakin. Indah Islam ini. Kerana apa? Islam membasmi, kalau kita tengok satu dalam banyak benda, Islam menghapuskan perhambaan. Islam tak ada perhambaan pada makhluk. Islam ialah ketaatan, pengabdian diri kita kepada Allah. Tapi bila kita tengok syariat Islam, bila hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan kesalahan, perkara yang pertama menjadi kesamaan dia pada merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Kata dalam bab apa? Suami menziharkan isterinya, bersetubuh dalam bulan Ramadan pada siang hari ke atas orang yang berpuasa. Apa dia? Hukuman yang pertama, merdekakan hamba. Jadi dengan kata lain, dalam Islam, bagaimana satu pengorbanan yang besar atas harta kita, merdekakan hamba. Jadi bila hamba merdeka, dia selesailah dengan manusia, dia tak jadi hamba, tetapi dia jadi hamba Allah. Dia bebas. Tapi hamba dia lagi? Tak ada. Yang kedua, bila tak ada hamba, itu indah syariat Islam. Apa dia? Bila tak ada pilihan, dia ada. Bila sesuatu hukum tadi, dia ada pilihan. Tak ada hamba, beri makan fakir miskin. Kata-kata bab zihar, bab orang tak dapat puasa, orang langgar sumpah, banyak benda-benda pensyariatan akhirnya memberi makan kepada fakir dan miskin. Kerana Islam menghalang, orang kata tidak membenarkan kita hidup senang, sedangkan jiran, waris, keluarga, sahabat, orang muslim yang lain dalam kelaparan. Itu sebab indahnya ada zakat, ada sedekah, ada hibbah, ada korban, ada akikah, ada fidyah. Kenapa? Satu elemennya menghapuskan kelaparan. Bila habis lapar manusia, tiada kelaparan, aman tak dunia? Tapi kalau manusia putus makan, huru-hara tak dunia? Itu sebab antara indahnya Malaysia, bila putuskan COVID-19, itu kita lockdown, perkara yang kita pastikan orang kita, jiran kita, keluarga kita ada makan. Kalau tak ada makan, jawabnya apa? Itu yang berlaku kat India. Dia kata kalau aku duduk dalam rumah pun kena kuarantin mati, baik aku keluar. Ya tak? Kenapa? Kalau takut COVID pun mati, duduk dalam rumah pun mati. Kenapa? Dalam rumah tak ada makanan, tak ada apa benda nak makan.
Kita bila lockdown, make sure. Kemudian datang pula semangat kita, bukan tanggungjawab kerajaan. Minta maaf tuan-tuan, ramai yang bersifat tengok jiran kita, tengok adik kita, tengok anak saudara kita, tengok sepupu kita, kawan kita, classmate kita, mungkin dia susah. Tak banyak sikit orang kata kita ada 5-60 ringgit, keluar tak tuan-tuan? Tengok tu jiran sebelah kita tu, kesian dia. Tengok, kita pun bagilah. Bagi saya semangat tu ada. Kerana kita bukan dalam Islam bersifat individualistik. Kita bersifat jama'i. Dan dalam ibadat korban, dia semangat itu datang, iaitu pastikan daging korban tadi diagihkan. Kalau dilihat dari sudut hukum, kita akan ada dua jenis korban. Satu disebut dengan korban hukum asalnya sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Kalau dulu nak dapat sekali seumur hidup pun susah. Kenapa? Orang tak ada duit. Sekarang tahun-tahun ada duit. Boleh tak? Selagi ada duit, dari sudut orang kata kita ada kemampuan, walaupun dengan seekor kambing, belilah 600, 700. Jangan kita rasa ya Allah rugi aku dah buat tahun lepas, nak aku buat tahun ni. Tidak. Kalau rasa dari sudut mazhab kita Syafi'i, walaupun sunat muakkad, boleh dilakukan berulang-ulang kali setiap tahun. Kalau kata dalam mazhab Hanafi, dia menjadi seakan wajib ke atas orang yang ada kemampuan pada tahun itu. Kita pegang pada sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dalam ibadat korban, dia ada dua jenis hukum. Satu yang dipanggil ibadat korban sunat. Kita buat ibadat tadi memang sunat, tak ada apa niat, tak ada apa, aku buat sunat kerana ikut sunnah Nabi Aidil Adha. Yang kedua, dia dipanggil korban wajib. Dia menjadi wajib ditunaikan. Bila tuan punya badan telah menentukan. Katalah dia penternak lembu ada 30 ekor, cantik pula. Dia pun kata, tahu yang ini aku nak korbankan. Hari ini dia cakap kan, yang ini aku nak korbankan. Dia telah menentukan bahawa seekor lembu tu korban. Jawabnya wajib, kena dikorbankan. Kerana apa? Dia dah tentukan, dia pemilik. Dia kata yang ni aku nak korban. Tiba-tiba dalam ditentukan tu ada pula orang nak beli, macam itu yang jadi. Itu kata kena cari lembu yang setaraf dengannya, ataupun dia kena tunaikan korban tadi. Dia dah tentukan takyinnya tadi. Dia itu telah menjadi korban wajib. Yang kedua, dia telah melafazkan nazar. Aku kalau sihat tahun ni, dapat anak aku masuk universiti, aku nak korban seekor. Jawabnya nazar tak? Dia telah jadi nazar. Yang ketiga, dia menyempurnakan orang lain punya. Sebelum orang tu nak balik apa tadi, dia dah tinggal kat kita, ni aku bagi kau 5,000 ringgit ni tahun ni. Jawabnya kita menyempurnakan wasiat seseorang tadi, wajib. Contoh bila kita jadi wajib tuan-tuan, katalah orang tu dah bernazar, dah berniat nak korban, dah pesan, dah mesyuarat dalam keluarga, wa na'uzubillah, esok meninggal. Jawabnya kita yang dengar tadi macam dia pula tu dah terima duit pula tu. Ni aku dah tinggal kat mak kau ni 5,000 dia siap pesan macam tu 5,000 ni. Jadi yang 5,000 tadi jawabnya apa? Kena diketepikan kerana si arwah telah berpesan 2 minggu lagi nak korban, tapi ditakdirkan esok dia meninggal. Pada kita yang dengar tadi, yang terima amanah tadi, wajib melaksanakan, menunaikan apa janji amanah yang telah ditinggalkan oleh si Polan tadi. Jawabnya kenapa? Itu sebab kalau dibagikan harta dia, ni kak, abang hari tu sebelum meninggal ada dia pesan dengan saya, dia dah booking, dia dah bayar cengkeram 1,000 ringgit duit lembu, tapi dia kata nanti hari raya nak korban, nanti aku bayar yang baki.
Tiba-tiba dia meninggal. 1000 tadi jawabnya sebagai tanda niat dia. Pada ahli waris, sempurnakan niat arwah tadi. Kenapa? Dia telah bernazar, dia telah berniat, dan kita mendengar, dan kita menjadi orang yang mendengar amanah tadi. Jawabnya, kita wajib menyempurnakan hajatnya, niat ataupun tujuan yang telah disempurnakan. Cuma beza dari sudut nazar daging, orang kata nazar korban apa dia? Nazar kenapa korban wajib, tidak boleh diambil dagingnya ke atas orang yang melakukannya. Kalau ibadat nazar apa korban sunat, boleh diambil sebahagian. Dari kita Syafi'i, kita harus mengambil apa dia? 1/3 pastikan untuk fakir dan miskin. Tapi kalau duduk di tempat semua kaya-kaya, tak ada orang miskin, nak kata macam mana syiarnya? Tapi kalau cantik, carilah NGO ke perkampungan mana ke, pergi ke seberang tadi ke seberang kampung lain katakanlah. Kerana tak ada kampung kita semua kaya, semua duduk di Bukit Damansara macam rumah semua 8 juta punya. Mana ada cari miskin dia tak? Jadi kena sebahagian tu cari mana yang boleh dibahagikan kepada fakir dan miskin. Yang kedua, 1/3 boleh dijadikan sebagai, walaupun orang kaya. Walaupun orang kaya tak apa, dia tak korban, nama je kaya tapi tak korban. Jadi dia tak kisah, bagi dia sebagai hadiah, sebagai itu hak dia. Dan 1/3 lagi, kalau ibarat orang kata 1/3 lagi boleh kita ambil untuk diri kita, keluarga kita, nak makan, nak masak untuk keluarga kita. Itu dari sudut fiqh harus berlaku demikian. Jadi ibadat korban insya-Allah kita dapat laksanakan. Dan dalam konteks pensyariatan, ibadat korban rohnya ialah untuk kita mengorbankan sedikit harta. Orang yang berkorban, hari ini yang berkorban ada sedikit masalah sekarang kita apa tuan-tuan? Masa ni kalau beli lembu, tokek pun tak nak turun harga. Jadi saya menyerulah, kalau ada tokek-tokek lembu pun sama-samalah sikit berkorban. Ya tak? Kalau beli lembu tu 3 bulan lepas mungkin harganya 4,000 je. Tapi korban punya pasal, ustaz, daging korban jangan tawar-tawar tau. Dia terus buka 5,000. Kita pun tak tahu, rasanya jadi yang berniaga pun bukan nak ambil keuntungan, memang nak cari keuntungan, tapi berkorbanlah juga. Walaupun kita tak korban, tapi pengorbanan kita memberikan harga istimewa. Jangan sebab ustaz lagi mahal lagi afdal. Yalah, memang lagi mahal lagi afdal, tapi dia nak fikir untung aja. Tapi harga lembu pasaran sebenarnya mungkin rendah. Okey, itu kepada orang yang berternak lembu, yang berniaga lembu, mungkin juga pengorbanannya ialah harganya yang ikut harga pasaran. Tapi kalau harganya masa ni dia pun jegut kita, wallahu alam, dapatlah dia untung, tapi tidak ada pengorbanan. Yang berkorban tadi, dia korbankan duit kocek simpanan dia apa semua untuk taqarrub. InsyaAllah Allah akan menggandakan, melipat, membalas apa yang ada. Kita yang tak berkorban tapi nak korbankan masa dan tenaga, jawabnya apa? Bekerjalah dengan ikhlas. Ini satu lagi ni, cabaran bila dah masuk korban berkelompok ramai pekerja. Apa masalah bang? Apa masalah mam? Nak mendisiplinkan pekerja. Tahu-tahu ekor dah hilang, tahu-tahu satu peha hilang. Jadi lepas tu yang ini dia ambil. Wa na'udzubillah. Ini orang kata kita nak kawal pun susah. Jadi kita yang hadir menyumbangkan tenaga kita, tumbangkanlah tenaga kita dengan ikhlas. Kalau hak kita dapat 1,5 kilo, 2 kilo katakanlah selepas bertugas, walaupun dagingnya banyak, itu sahajalah hak kita. Itu sahaja hak kita. Jangan yang ni untuk aku, yang ni untuk anak aku, yang ni untuk bini aku. Cukup-cukup itu tak. Apa tu yang ni satu, yang lagi satu, akhirnya tahu saya pernah tengok di masjid negeri buka-buka. Bukanlah kita jahat lah, bukan apa, tapi bila kita sebagai petugas lapor, ustaz, orang tu tadi dia dah hantar 2 masuk bonet kereta, ni dah hantar lagi 2.
Dia perhati je, jadi macam kita bertugas pun jadi tak selesa. Berarti betul juga abang ni datang 2 minit lagi 2 paket, 2 minit lagi 2 paket. Ini saya minta maaf bila dah ramai-ramai, nak tegur salah, tak tegur salah. Jadi tanamkan kita bergotong royong, merewang tadi dengan penuh keikhlasan. Kita tak korbankan 600-700 ringgit sertai kita cuma hadir 2-3 jam nak sumbangkan tenaga. Ikhlaskan hati kita. Apa yang diberi, alhamdulillah. Inilah untuk awak bertugas dapatlah lebih kurang 1,5 kilo, 2 kilo katakanlah. Terima kasihlah, cukup. Jangan kata ini dalam ni ambil 2 kilo, tadi 4 kilo dah dalam kereta dah. Ini yang satu kadang-kadang, betul bukan Jo? Susah nak mengawal, susah nak kawal. Cakap sekarang boleh bergaduh, tak cakap sekarang makan hati. Jadi kita cuba tanamkan keikhlasan. Kalau boleh, saya bukan nak, memang saya tak nak. Kalau bahagian saya, minta maaf, saya memang kat rumah pun orang lain akan bagikanlah bahagian orang lain. Tak, bila datang dah beratur lebih ramai, yang daging pula tak cukup, tak apa, bagikan bahagian saya kepada mereka lebih memerlukan daripada saya. Katakanlah sampai kat situ kita korbankan, tak apa, orang lain lagi perlukan. Ini kalau dapat roh siapa yang dididik oleh Nabi kepada sahabat. Saya cawan air ketika perang. Si A kata tak apa, askar B tu lagi perlukan, aku boleh tahan. Si B pula kata tak apa, aku masih boleh tahan lagi, bagi pada si C tu. Si C tu akhirnya air tu apa? Pulang balik. Akhirnya 3-4 orang meninggal. Kenapa? Masing-masing ada. Tetapi kat situ agak-agak sanggup tau orang kita. Wallahu alam. Jadi ada pengorbanan, orang yang berkorban sanggup dengan keikhlasan mengorbankannya. Yang berniaga, orang kata penternak lembu, ambil juga peluang supaya kita menjadi peniaga pun boleh kita bagikan harga yang orang kata menasabah, lembu yang sihat, kita tunjukkan kebenarannya. Dan yang ketiga, kita yang tidak berkorban tetapi korbankan masa dan tenaga kita untuk memberikan khidmat bakti dengan penuh keikhlasan, laksanakan bersama sebagai tanda hidup berjamaah. Ini tuan-tuan, roh di sebalik ibadat korban yang hendak kita laksanakan. Semua orang masih ada bentuknya. Itu yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Imam baca pagi tadi. Hendakkah aku tunjukkan satu kepada kamu, satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab siksaan api neraka. Apa dia? Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kamu mengorbankan sedikit harta kamu, jiwa kamu pada jalan Allah. Itulah tandanya kita akan terselamat daripada azab siksaan api neraka. InsyaAllah tuan-tuan, itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya daripada Allah, kesilapan dan pengembangan tadi ialah kelemahan saya. InsyaAllah selamat menyambut Aidil Adha, selamat menyambut Aidil Korban, dan kita doa kita akan kembali kepada kehidupan kita yang asal. Dalam kaedah fiqh disebut iza zalal mani zalal mamnu. Apabila sesuatu yang terhalang, ada benda yang menghalang. Kenapa? COVID-19 kita terhalang untuk tadi. Tetapi benda yang terhalang tadi semakin hilang bila ada COVID-19 menghalang kita. Yang kita dihalang apa dia? Pergi ke masjid. Sekarang COVID sudah kita rasa hampir tiada. Maka benda yang ditegah kepada kita tadi akan hilang juga. Artinya kita dibenarkan ke masjid ni kenapa? Kita yakin COVID sudah hampir tiada. Bila tiada, perkara yang ditegah, dilarang kita disebabkan halangan tadi akan tiada. Maksudnya kalau hari itu tak boleh pergi masjid, sekarang dah dibenarkan ke masjid. Halangan kerana COVID tadi telah terbuka. Jadi kerana COVID tak boleh pergi masjid, sekarang COVID telah hilang, larangan ke masjid pun hilang. Jadi kita sekarang ni kena kembali kepada asal balik.
kita dah tadi, jangan kita tadi, tapi walau bagaimanapun masih lagi ada ruang boleh kita perkasakan. Jadi sekarang ini tanggungjawab individu, bagaimana dia memikirkan untuk menjadikan dia seorang ahli yang hadir berjemaat, hadir ke masjid, hadir dalam perkara-perkara yang sebelum ini terhalang, sekarang dah tidak terhalang. Datang balik. Banyak benda-benda dalam COVID-19 ini sebenarnya kalau kita lihat, saya tengok dari sudut hukum hakam, indahnya syariat Islam, semua ada jalan keluar, ada jalan keluar dia. Tapi matlamat tetap juga kena tunai. Tak boleh berjemaat, zuhur tetap kena buat, zuhur tetap kena buat, asal balik pada hukum asal, himpun jemaat. Akhirnya kita putuskan ada kelonggaran, ada tasamuh, ada khilaf. Dalam khilaf tadi, walaupun kita boleh pegang kaul dhaif, katalah 13-30 orang boleh dijadikan sebagai ahli jemaah, alhamdulillah menjadi ruang kepada kita. Dan fiqah tadi, akhirnya kepada petugas frontliner, fatwanya apa? Akhirnya harus berbuka puasa kalau dah tak tahan sakit, takut ada pengsan. Kepada dalam konteks doktor yang bertugas, harus menjamakkan sembahyangnya. Katalah dia bertugas nak adap pesakit, habis yang kita tak ada kena-mengena nak jamak, boleh? Jangan nak jamak. Yang kecuali itu kepada doktor tu saja. Kenapa? Bila dia pakai PPE, dia punya pakaian tu tadi, tak boleh tanggal. Kebetulan ada pesakit yang dia nak hadap, pembedahan yang kena kereta tu, kalau tanggal bererti, jawabnya kepada mereka harus, dalam konteks tadi Islam memberikan kelonggaran. Ini indahnya syariat Islam. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Bila ada sesuatu kesukaran, maka urusan tadi akan menjadi kemudahan atau keringanan. Perkara yang asal keras tadi, dia jadi tadi. Inilah kalau kita lihat satu yang indah dalam pensyariatan kita. Wallahu alam. Moga yang baik datangnya dari Allah. Kesilapan dan penyampaian tadi adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.